berkaitan dengan satu kemahiran dalam sukan gimnastik. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya kamu dalam keadaan yang bersedia sebelum untuk melakukan aktiviti? Sedia. Betul, sedia? Ya. So, sebab aktiviti yang kita buat ni adalah melibatkan risiko kecederaan yang tinggi. Jadi saya nak kamu berada dalam kondisi yang bersedia lah. Okay? Okay, bagus. Okay, first kemahiran apa yang saya akan ajar kamu ialah kemahiran dalam sukan gimnastik. Kenapa kamu gelak? Kamu jangan gelak. Fokus. Boleh? Okay. Kemahiran yang saya akan ajar kamu ini merupakan satu kemahiran dalam sukan gimnastik. Dia merupakan asas untuk apa dalam melakukan imbangan badan. Okey. Iaitu kemahiran dirian kepala ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita gelar sebagai tripod handstand. Boleh? Tripod handstand. Secara ringkasnya dia maksud tripod handstand ni merupakan secara ringkas dia kita berada kedudukan badan kita berada pada kedudukan yang tegak tetapi sosang, iaitu bahagian kepala, tangan kita berada di lantai dan bahagian kaki kita berada di udara. Susah, memang susah. Sebab tu saya cakap tadi, ia berisiko untuk mengalami kecederaan. So kamu pastikan keadaan badan kamu berada dalam keadaan yang bersedia. Boleh? Okey. So sebelum kita nak start kita punya pembelajaran, saya nak pastikan kamu buang dulu kamu punya jam. Make sure kita dalam keadaan yang bersedia. Okay, sebab nanti kalau kamu pakai jam waktu kita buat aktiviti nanti, maybe kamu punya tangan, pergelangan tangan akan mengalami kecederaan. So make sure kamu tanggalkan kamu punya jam terlebih dahulu. Okey, bagus. Okey, objektif kita nak mempelajari kemahiran ini first ialah saya nak untuk dalam aspek psikomotor, saya nak mengharapkan kamu dapat menguasai kemahiran ini. Boleh? Boleh. So untuk yang kedua iaitu dalam aspek kognitif. Kognitif dah awak. Kognitif dia pemikiran. Kamu punya sama ada kamu faham ataupun tidak untuk cara melakukan. Sebab dalam melakukan kemahiran ini dia ada beberapa step. So kamu kena fahami dan kuasai ke semua step tersebut baru kamu boleh buat. Sekarang saya tak boleh bayang lagi. Memang sebab saya tak mulakan lagi pembelajaran saya. So lagi baru kamu boleh imajinasikan bagaimana cara melakukan kemahiran tersebut. Boleh? Okey. Untuk aspek efektif, saya harap kamu enjoy melakukan kemahiran ini. Enjoy dalam saya punya kelas. So itu saja. Dalam untuk objektif apa yang saya berharap apa yang kamu dapat, saya ajar kamu dapat pelajari. Untuk kemahiran diri yang kepala ni dia tidak sahaja digunakan oleh ahli-ahli gimnastik, tetapi untuk aktiviti lain juga boleh digunakan. Contohnya seperti tarian break dance. Break dance juga menggunakan dirian kepala ni. Kemudian seni silat juga menggunakan. So nanti jika kamu nak menceburi bidang silat, jadi kamu dah kuasai berkaitan dengan kemahiran ini, so lagi senang lah nanti kamu nak melakukan kemahiran-kemahiran dalam silat tersebut. Boleh? Boleh. So kamu janganlah anggap yang kita buat kemahiran ni hanya untuk gimnastik saja. Okey, untuk otak yang terlibat untuk melakukan kemahiran ini. Okey, otak yang terlibat adalah seperti kita punya bahagian kepala, iaitu kita punya frontalis. Ya, bahagian kepala dan bahagian tangan yang akan mengapung kita punya badan. Okey. Kemudian kita punya dia punya base. Kemudian kita punya brancho radialis. Sebagai support kita. Nak support kita punya berat badan. Brancho radialis berfungsi untuk nak apung kita punya badan. Okey. Kemudian kita punya core, iaitu kita punya perut. Perut apa dalam bahasa ni? Scientific abdomen. Otak abdomen kita guna pakai untuk kita nak buat kemahiran ni. Okey, itu saja bahagian pengenalan ataupun set induksi. So kemudian kita akan teruskan kepada sesi pemanasan badan. Okey, sesi pemanasan badan kita ni kita akan melakukan secara permainan. Tak adalah permainan sangat. Dia diberi nama sorong troli ini, yang mana kamu akan bertindak sebagai troli dan tangan kamu akan berada di bawah dan kawan kamu akan memegang bahagian kaki di atas. Dan sorong kamu kita akan pakai bahagian sini sampai hujung sana. Boleh? Kamu jangan macam-macam, kita akan buat lagi.
kamu jangan bagi alasan. Okay, sebab yang ni kita nak warm up, kita nak pastikan kita punya tangan bersedia untuk melakukan dirian kepala ni. So, okay, jom kita boleh teruskanlah dengan kita punya aktiviti. Okay, jom. Untuk fasa untuk apa? Pemanasan badan. Okay. Jom. Kemudian kita akan membuat regangan pula. Sebab nak pastikan kita punya otot berada dalam keadaan yang bersedia. Okay? So, kamu boleh buat regangan? Boleh. Atau kamu nak follow saya? Boleh, Pak. Follow saya, okay? Boleh. Boleh. Okay, kamu kira, okay? Okay, first kita akan tekan dari bahagian kepala hingga tekan kaki, okay? Kemudian kita akan masuk kepada ansur maju pertama, yang mana untuk aktiviti ini kita akan ada 3 ansur maju. Okey, untuk ansur maju pertama kita akan melakukan satu aktiviti yang melibatkan yang diberi nama imbangan dekam. Tahu imbangan dekam macam mana? Tak tahu. Tak tahu? Okey, first kamu akan berada pada kedudukan mencangkung. Kamu tak payah buat lagi. Kamu tengok saya buat lagi. Bangun. Okey, kita akan berada pada kedudukan mencangkung. Tangan kita seluas bahu. Di celahan lutut. Kemudian lutut diletakkan di bahagian siku. Sebegini. Tahan 20 saat. So kita akan buat 3 kali. So 20. Boleh? Okey. Jap. Bagus. Okey, cut dah. Kamu masih lagi okey? Saya rasa bagian otot-otot tricep dengan bicep dengan tricep. Okey. Yang itulah tujuan kita nak melakukan aktiviti ni, supaya kita kita punya tangan berada pada kedudukan yang bersedia untuk melakukan kemahiran dirian kepala untuk variasi yang kedua dan ketiga lagi. Okey. So kemudian kita akan masuk pula kepada variasi yang kedua. Okey, jom ikut saya. Okey, kemudian kita masuk pula kepada variasi yang kedua. Iaitu variasi ini merupakan satu variasi dalam fasa persediaan untuk melakukan kemahiran dirian kepala ini. Boleh? Boleh. Okey, untuk yang variasi yang kedua ini kita akan melakukan 3 step dalam melakukan dirian kepala. Iaitu kita akan bentukkan kita punya kedudukan base. Kemudian kita akan pada kedudukan badan kita V, bentuk V. Dan kemudian untuk yang ketiga dan yang terakhir kita akan menaikkan kaki kita ke atas sedikit. Okey. Boleh? Boleh. Okay, cara pelaksanaan untuk melakukan variasi yang kedua ini ialah first
kita perlulah bentukkan kita punya kedudukan tangan kita. Tak kisahlah dia berdasarkan keselesaan seseorang. Kalau individu tu dia pada dia punya ketinggian, dia punya ketinggian yang tinggi, so dia punya maybe dia punya luas dia untuk dibuka tangan lagi besar. Okey. Terus kita buka bahagian tangan, kita dah kita berada pada kedudukan yang mencangkung. Okey, mencangkung. Lepas tu tangan dibuka. Kemudian kita punya kepala akan berada di hadapan jari jemari. Iaitu kita akan membentuk antara kita punya kepala dengan kita punya tangan bersegitiga. Begini. Okey. Kemudian ini merupakan merupakan step yang pertama terlebih dahulu. Okey. Macam ni dan kemudian begini. Pastikan kita punya bahagian lengan kita berada pada kedudukan 90 darjah. Okey, baik. Untuk step yang kedua iaitu kita akan melakukan daripada kedudukan kita merangkak, kita akan meninggikan kita punya bahagian pinggul kita. Okey, sebegini. Tadi kita dalam kedudukan yang sebegini. Kemudian kita akan tolak bahagian kita punya pinggul ke atas. Ini. Dan pastikan kita pusat kita meninggi ya. Berada di tengah-tengah. Okey. Ini untuk step yang kedua. Okey, kemudian untuk yang step yang ketiga, kita akan sedikit demi sedikit kita punya kaki akan tolak ke hadapan. Sehingga kan kita punya bahagian lutut terkena kita punya siku. Okey, begini. Dan pastikan kita punya tangan kita still dalam kedudukan 90 darjah, okey. Sini kita tolak sedikit demi sedikit, kemudian kita naikkan kita punya bahagian bahagian lutut di bahagian siku. Okey, sini. Ini untuk macam ni. Okey. Tahan dalam masa 10 second. Okey, itu saja untuk untuk variasi yang kedua. Okey, kemudian kamu boleh tunjukkan ketiga-tiga step tersebut. Okey, pastikan kamu punya kepala dah ni ya. Dah berada straight dalam keadaan yang selesa. Okey. Kemudian kamu tolak bahagian pinggul ke atas. Okey. Pastikan kita punya bahagian kaki kita straight. Okey, tolak straight ya. Okey, straight. Kemudian kamu tolak bahagian sedikit demi sedikit ke atas. Kemudian letakkan kamu punya kaki. Okey, tahan selama 10 second. Okey, dah. Okey. Itu merupakan fasa yang pertama. Itu fasa persediaan, okey. Dan saya akan menceritakan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan melakukan aktiviti ini. First, untuk yang pertama adalah kita punya bahagian tangan dengan bahagian kepala tidak membentuk segitiga. Itu merupakan kesalahan yang pertama. Boleh? Kesalahan pertama. Okay, untuk kesalahan yang kedua, kita punya kedudukan siku, lengan kita tidak membentuk 90 darjah, betul. Dan untuk yang ketiga ialah kita punya bahagian kita menolak, kita tidak menolak kita punya bahagian pinggul. Kita tolak terus badan kita ke atas. Itu merupakan satu kaedah yang salah. Okey. Itu merupakan antara kesalahan untuk yang fasa persediaan ini. Kemudian kita masuk pula kepada variasi yang ketiga, iaitu variasi ini kita akan melakukan pada fasa imbangan. Iaitu lepas kita dah terus kepada 3 step yang tadi yang awal, kita akan bergerak kepada lagi 2 step yang kita perlu lakukan. Iaitu apabila kita punya badan kita dah berada di atas, so kita akan untuk fasa yang keempat kita akan menolak kaki kita sedikit demi sedikit ke atas. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian untuk yang fasa yang kelima, kita akan tahan badan kita supaya tidak terjatuh. Ya. Boleh? Boleh. Okey, saya akan tunjukkan demonstrasi bagaimana untuk melakukannya. Okey, untuk yang step yang keempat, yang ini merupakan dah step yang ketiga ni. Di sini, okey, ini merupakan sampai step yang ketiga. Okey, step yang keempat. Okey, untuk step yang keempat kita akan cuba tolak kaki kita sedikit demi sedikit ke atas. Dan step kelima kita cuba tahan. Pastikan kita punya bahagian pusat berada pada jari jemari kita.
melakukan kemahiran tersebut? Kamu berada dalam keadaan yang bersedia? Ya. Okey, boleh? Boleh. Okey, tadi kita dah belajar kan? Untuk step-step tu. Dia semua berapa step? 3 step. Okay. 3 step. 3 step untuk fasa persediaan dan lagi 2 step untuk fasa imbangan. Okey. Untuk kamu cuba lakukan. Okey. Yang ni fasa yang kedua, ini fasa yang pertama. Fasa kedua, sikit tolak sedikit demi sedikit. Okey, untuk ini yang ketiga, keempat. Okey, cuba tolak sedikit demi sedikit. Okey. Okey, kamu okey, rapat sikit. Okey. Okey. Kedua, ketiga. Okey, ini. Yang kedua. Yang ketiga tolak kaki sampai ke kaki naik sedikit. Tahan. Cuba tahan. Okey. Dah. Okey. Okey. Tadi kamu masih lagi gunakan ini sebagai kamu punya support. Tapi saya harap lepas ni kamu boleh lakukan dengan sendiri tanpa support daripada orang lain. Saya perlukan praktik yang lebih lama lagi. Perlukan praktis. So sebab maybe disebabkan oleh kamu punya bahagian core, bahagian perut tidak boleh mengapung kamu punya berat badan. So disebabkan itulah kamu masih perlukan dinding untuk support kamu naikkan badan kamu ke atas. So nanti kamu perlu lebihkan praktis lagi ke? Okey, lepas kamu buat tadi kan ada satu masa kamu terjatuh. So itu merupakan salah satu kesalahan juga lah untuk ni sebab kamu punya base kamu, tapak kamu tidak dia tidak stabil. So kamu kena cari base yang begitu stabil lah, macam bangunan juga kan. So apabila kita punya bahagian bawah kita tak stabil, bahagian atas pun tidak akan runtuh. So dia sama juga dengan kemahiran yang kita laksanakan tadi. So pastikan untuk yang pertama kita perlu apa dulu? Perlu dapatkan kita punya dapatkan kita punya keselesaan untuk kita punya bahagian base, iaitu bahagian kepala dan juga bahagian tangan. Okey, kemudian kita cuba naik ke atas, naikkan kaki yang kita tolak badan ke atas dan semua ni kita lakukan sedikit demi sedikit lah. Kita tidak melonjak terus. Macam tadi kamu buat tadi ada kamu terus melonjak. So kamu kena bahagian core kamu kena betul-betul ni lah, betul-betul kuat untuk melakukan kemahiran ini. Okey. So nanti lebihkan praktis, pastikan kamu sentiasa sihat dan itu saja. Nah, kita teruskan kepada teruskan kepada cooling down dan juga refleksi. Okey, untuk kita nak cooling down kita duduklah. Okey, kita duduk. Dan kita goyangkan kita punya bahagian hamstring, bahagian gastrocnemius. Yang bahagian badan. Dan kamu tidak tak kejang waktu kamu nak pergi ke kelas selepas ini. Okay, goyang kepala. Okay, goyang pinggang sikit. Itu saja untuk cooling down. So kita teruskan kepada sesi refleksi. Okay, apa yang kamu dapat untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini? Okey, first sekali saya dapat belajar bagaimana untuk cara step untuk kita berdiri dan kepala. Sebelum ni saya tak lakukan kemahiran
kemahiran tersebut, sekarang saya boleh lakukan bidang kepala itu. Memandangkan saya atlet silat, saya perlukan lebih praktiskan dalam kemahiran gimnastik ini. First sekali, saya dapat belajar juga macam mana saya boleh langsung maju yang pertama tadi, imbangan bekam. So di situ saya dapat mengimbangi badan saya. Ya, terima kasih. Okay, tapi kamu boleh tak terangkan bagaimana untuk setiap step melakukan step tersebut? Okay, first sekali kita perlu merangkak ataupun kita perlu dapatkan keseimbangan dalam dirian kepala. Kita perlukan letakkan tangan di atas sebelah 90 darjah untuk kita dapatkan base. Okey, kepala perlu bawah sama dengan tangan. Kan sama, berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Okey, kemudian kita perlu menjakkan kaki berbentuk segitiga juga. Lepas tu kita perlu jalan sedikit demi sedikit untuk kita buat imbangan bekam. Imbangan bekam. Untuk kita naikkan sedikit demi sedikit kaki ke atas. Okay. So kamu dah dapat dah kuasai, walaupun lakuan kamu tadi tak berapa sempurna, so kamu boleh improvekan lagi. Saya akan praktikan lebih lagi. Okey, itu masa akan datang. Itu masa akan datang. Okey, sebab kamu atlet silat kan? Atlet silat. Okey. So itu saja pengajaran saya pada pagi ini. So terima kasih sebab bekerjasama.